5 agensi persekutuan mencatat rekod lebihan semasa tertinggi berjumlah lebih RM49 bilion pada tahun 2022. Bagaimanapun, menurut laporan Ketua Audit Negara yang dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini, beberapa agensi lain menanggung kerugian besar atau mempunyai rizab negatif. Butirannya bersama Farah Nabila Wazir. Hasil analisis ke atas 130 penyata kewangan agensi persekutuan mendapati 5 agensi mencatatkan lebihan semasa tertinggi. Mereka adalah Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Bank Negara, Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam LPPSA, Lembaga Tabung Haji dan Bank Rakyat. Pendapatan KWSP mencecah lebih RM37 bilion pada 2022 berbanding perbelanjaan sekitar RM1.68 bilion. Ini menyaksikan lebihan pendapatan hampir RM36 bilion. Bank Negara pula merekodkan pendapatan lebih RM8.5 bilion berbanding perbelanjaan RM1.5 bilion. Prestasi LPPSA turut positif dengan pendapatan RM5.17 bilion berbanding perbelanjaan RM2.5 bilion. Pendapatan tabung haji pada 2022 menyaksikan lebihan pendapatan RM1.9 bilion disumbangkan hasil pendapatan pelaburan aset kewangan lebih RM2.7 bilion. Seterusnya, Bank Rakyat merekodkan lebihan pendapatan lebih RM1.8 bilion. Ia hasil pendapatan daripada pelaburan pendeposit yang mencecah lebih RM4.4 bilion. Dalam pada itu, Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi berkata, Felda dan Perbadanan Prima Malaysia terus berdepan masalah hutang dan kebergantungan kepada bantuan kerajaan. Felda misalnya mengalami kerugian bersih lebih RM1 bilion pada 2022 berbanding RM545 juta pada tahun sebelumnya. Agensi kerajaan itu juga memperoleh pinjaman RM7.9 bilion daripada institusi kewangan dan RM686 juta daripada kerajaan persekutuan. Prima yang bertanggungjawab membangunkan rumah mampu milik dijangka menghadapi kesukaran untuk membayar balik sukuk berdasarkan kedudukan kewangannya. Pada 2022, ia mencatatkan kerugian bersih RM257 juta dengan liability mencecah RM5.7 bilion berikutan penurunan hasil jualan rumah dan komersial. Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT turut disebut dalam laporan terpapit. Ia berkaitan nilai pelaburan 2 syarikat subsidiari selain pembayaran dividen berasaskan keuntungan bukan tunai kepada pencarum. LTAT dilaporkan tidak membuat penjelasan terhadap pelaburan membabitkan Baustate Holdings bernilai RM768 juta dan Farman Niaga berjumlah RM44 juta. Jabatan Audit Negara turut mengemukakan 16 syur kepada agensi persekutuan bagi tujuan penambahbaikan. Antaranya, Ketua Agensi Persekutuan hendaklah mengemukakan penyata kewangan untuk diaudit mengikut tempoh ditetapkan. Mereka juga perlu memastikan geran dibelanjakan mengikut tujuan dalam tempoh ditetapkan. Pinjaman perlu dijelaskan mengikut jadual bayaran balik ditetapkan agar tidak membebankan kerajaan persekutuan yang perlu menanggung kos kewangan melebihi tempoh. Datuk Wan Suraya turut mengesyorkan kajian semula penubuhan syarikat subsidiari dorman mengalami kerugian dan tidak memberi pulangan yang sewajarnya. Farah Nabila Wazir melaporkan untuk TV3. Bagi penganalisis ekonomi kerugian beberapa agensi kerajaan yang didedahkan laporan Ketua Audit Negara 2022 perlu diberi perhatian serius bagi mengenal pasti punca sama ada akibat faktor luaran mahupun dalaman. Ini harus diambil tindakan ataupun perhatian yang serius oleh kerajaan kerana amat penting untuk kita mengetahui punca kepada permasalahan tersebut. Adakah kerugian satu bilion itu disebabkan oleh faktor luaran seperti ketidaktentuan ekonomi global ataupun harga komoditi ataupun sebenarnya ianya berpunca secara dalaman dari segi ketidakcekapan pengurusan ataupun tabik urus korporat yang tidak kukuh ataupun mampan ataupun sebenarnya sesuatu yang kita tidak mahu lihatlah iaitu salah laku. Mungkin tindakan yang boleh dilakukan ialah pertama ialah memikirkan soal melestarikan semula aspek keberhutangan yang ada pada Felda itu sendiri. Yang kedua ialah penciptaan inovasi baru untuk mengurangkan kos
sedia ada dari aspek peladangan, contohnya penciptaan mesin menuai yang baru ataupun menyediakan satu produk-produk yang lebih berdaya saing di pasaran.